أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang bermaksud Maha Suci Tuhan, tidak ada ilmu kepada kita melainkan yang telah Dia ajari kita. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Lebih-lebih lagi yang akan dibentangkan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasul." Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang kepada kedua-dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah wa sunnat Rasul, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak akan sesat selama-lamanya? Kerana Al-Quran dan hadis merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah wahyu Allah. Sama ada Al-Quran, dia adalah wahyu dan lafaznya daripada Allah. Manakala hadis, dia adalah wahyu dan lafaznya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dari segi lafaz Al-Quran, lafaz Allah, ianya adalah mukjizat. Tidak ada yang dapat menandingi kalam Allah. Sebab itu dia cantik, dia sesuai dengan jiwa manusia. Allah Ta'ala jamilun yuhibbu jamal. Allah Ta'ala dia cantik dan dia suka kepada yang cantik. Kita dapat rasa kecantikan Al-Quran. Ini satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita pada umat Islam. Dan penting, apabila kita dapat nikmat Al-Quran, kita mesti memahami isi kandung dia, seperti yang telah dijelaskan hari itu. Kalau SOP datang dalam bahasa Inggeris, kita mesti membacanya dan menterjemahnya. Kalau kita tak faham bahasa Inggeris, mesti terjemah. Kalau kita tak ikut juga, sebab dia bahasa Inggeris, tak payahlah kita tak faham, kita biarkan. Sampai dekat sempadan negeri kena saman, atau berkumpul solat Jumaat pun dengan solat Jumaat sekali kena angkut. Sebab apa? Sebab kita tidak memahami apa yang ingin disampaikan di dalam SOP tersebut. Begitu juga Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bahasa Arab. Kalau kita tak faham, kita kena tanya. Sebab apa? Di hari akhirat besok, di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Quran. Itulah SOP-nya. Macam mana yang pernah disebut itu, kalau kita membeli rumah, SNP, Sales and Purchase, apa mana kan? Apa saja masalah di antara kita dengan pemaju, di antara kita dengan bank ke apa-apa, jangan risau. Ada kertas. Dan dia pun tak risau, ada juga tertulis benda yang sama. Sama ada yang tertulis itu menjadi saksi mendakwa kita ataupun saksi membela kita, seperti mana yang telah disebut. Kalau kita betul-betul ikut apa yang terkandung di dalamnya, sebarang masalah kita tunjuk ni, kertas kita ni muka surat 2 ke, muka surat 16 ke, dia membela kita. Tapi kalau ada perkara yang kita pula bermasalah, bank ataupun pemaju, dia pula kata muka surat 14, macam ni tuan kena bayar, macam ni, tapi tuan dah lambat sikit.
dia menjadi saksi membela dia dan mendakwa gitu. Begitulah Al-Quran dan hadis. Lebih-lebih lagi Al-Quran, sebab Nabi sendiri menyebut Al-Quranul hujjatan laka aw alaika. Quran ini menjadi hujjah membela kamu ataupun mendakwa kamu di mahkamah Allah Subhanahu wa taala besok. Oleh sebab tu, macam mana kita membeli rumah, kita mesti tengok setiap helaian muka, ataupun SOP kita kena tengok setiap maklumat yang ada di dalamnya. Jangan lagi satu baris pun, jangan tinggal satu baris pun, supaya tidak menjadi saksi mendakwa kita. Kita nak sebaliknya menjadi saksi membela kita. Maka Al-Quranul Karim, kata Nabi, wa Quranun hujjatan laka aw alaika. Quran ini menjadi hujjah membela kamu atau mendakwa kamu. Oleh sebab itu tuan-tuan, 6,200 ayat Quran ini kita semua mesti pelajari. Jangan tunggu hari kiamat besok. Kalau sampai kiamat besok kita hanya tahu 2-3 helai saja makna, lepas itu kita baca saja dapat pahala, alhamdulillah. Tetapi Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, dia adalah untuk diamalkan. Sekiranya kita berjaya mengamalkan 6,200 ayat ini, insya-Allah Al-Quran menjadi hujjah membela kita. Berhadis pada malam ini, sebuah hadis yang masyhur, tapi dia pernah masyhur dulu. Ketika saya sekolah menengah dulu pernah masyhur. Tak tahulah sekarang, sebab saya tanya rata-rata pelajar sekolah menengah macam saya dulu tahun 80-an, ramai yang dah tak tahu. Sedangkan ianya sebuah hadis yang sangat masyhur, iaitu hadis Huzaifah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selepas Al-Quran, yang paling sahih sekali kitab adalah Sahih Bukhari, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian selepas Al-Quran dan hadis riwayat Imam Bukhari, yang paling sahih adalah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan dalam kedua-dua kitab Bukhari dan Muslim, maknanya sangat sahih. Apa kata Huzaifah bin Yaman? Ini seorang sahabat Nabi, dan Huzaifah ni ada kelebihan-kelebihan. Di antara kelebihan ni kita cerita sikit kelebihan dia, iaitu orang-orang munafik. Nabi SAW memberi nama-nama orang munafik ini kepada Huzaifah bin Yaman, dan tidak memberikan kepada orang lain. Apakah dia orang munafik? Orang munafik ini pada zahir dia Islam, cuma yang tahu Nabi sahaja, yang bukan yang orang tu orang munafik ke ataupun orang beriman tulen. Tapi Nabi memberikan sifat-sifat kepada sahabat-sahabat Nabi. Apakah sifat-sifat orang munafik ni? Sebab apa Nabi tak menyenaraikan nama dan kata ni kenapa? Ya, sebab memberi peluang kepada dia ataupun kepada mereka pergi ke masjid, mereka pergi peniaga bersama orang Islam. Ada kalangan mereka mungkin pergi berjihad, mereka ada bersama-sama, tetapi mereka ini di hati mereka berpenyakit, tak sedap. Sebenarnya mereka berkawan dengan orang kafir ketika Nabi tak tahu. Tapi di tengah-tengah orang Islam ni mereka berpura-pura, tetapi nampak daripada gaya mereka, Allah Ta'ala cerita dalam Quran terlalu banyak. Dan banyak surah, bukan hanya satu surah sahaja diceritakan tentang orang munafik, diceritakan dalam banyak surah. Bahkan ada satu surah itu nama surah Al-Munafiqun. Satu surah itu dikhususkan tentang orang munafik. Maknanya mereka ini akan ada dan terus ada sehingga ke hari kiamat.
Cuma masalah orang kita ni, bila sebut orang munafik tu, baca ayat munafik, mereka terbayang orang munafik zaman Nabi. Dia terbayang kisah lama. Ini tak ada. Bila sebut Al-Quran, mesti kita terbayang di sekeliling kelalang kita. Jadi kita jalan seempat, kita cuba rasa mungkin ada orang munafik. Dia macam ni. Kalau orang kafir, kita kenal dia. Orang munafik ni kita tak kenal, sehinggalah kita rapat betul-betul baru kita dapat rasa. Semua ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka ni bangun untuk solat, mereka bangun malah. Yura'unan nas, mereka nak menunjuk ke orang. Wala yazkurunallaha illa qalila, mereka tak ingat Allah melainkan sedikit. Maknanya mereka berzikir, maknanya mereka ni solat, tapi munafik. Masya-Allah, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, idza hadas kazab, kalau bercakap bohong. Wa idza utumina khana, apabila dia beri amanah dia khianat. Wa idza ahada ghadar, kalau berjanji mereka mungkir. Wa idza khasama fajar, kalau bergaduh melampaui batas. Apalah macam ni, sahabat macam ni sangat ni, teruk sangat bergaduh ni. Itu sifat orang munafik. Kalau bergaduh dia melampaui batas, di luar daripada logik. Kalau bercakap, aduh bohong dia. Ringan dia nak bohong. Kita ni nak bohong berpeluh-peluh, ya. Nak cakap bohong ni berpeluh-peluh ni, tak reti nak bohong, tapi dia dah jadi biasa. Itu tanda-tanda orang munafik. Jadi Nabi tidak memaklumkan, sebab mereka tu dekat masjid. Jadi kalau Nabi kata itu munafik, ni munafik, apa pula mereka ni nak datang solat. Tapi Nabi beritahu sahabat supaya berhati-hati. Dan bila masa-masa tertentu mereka ni nak membuat jahat terhadap Islam dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu malam Nabi diserang oleh sekumpulan orang munafik. Waktu malam orang tak kenal dia buat kerja. Tapi alhamdulillah dapat diselamatkan. Dan ketika itu Nabi bersama Huzaifah. Lalu Nabi kata kepada Huzaifah, ini dia orang munafik. Ni orang munafik. Dan sudah tentulah Nabi tahu, sebab Quran turun pada Nabi, wahyu turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Huzaifah menjadi orang yang menyimpan nama orang-orang munafik. Bila sahabat tahu bahawa Huzaifah ini menyimpan nama orang munafik, hanya dia sahaja yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba kita bayangkan. Sahabat-sahabat jumpa dia, adakah kami ni, adakah aku dalam senarai ini? Dan di antara sahabat yang jumpa Huzaifah, yang betul-betul minta beritahu dia adakah nama dia dalam senarai yang diberi oleh Rasulullah SAW kepada dia, di antara sahabat itu adalah Umar Al-Khattab. Siapalah kita banding Umar Al-Khattab ni? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita mengaji kitab Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab akidah, di antara makhluk yang tertinggi adalah Rasul-Rasul, Nabi-Nabi dan Rasul. Kemudian baru malaikat. Maknanya Rasul ni lebih tinggi daripada malaikat. Selepas malaikat, manusia yang soleh, nombor satu Abu Bakar As-Siddiq. Itu manusia biasa macam kita, tapi dia tertinggi. Kedua Umar Al-Khattab. Daripada berbilion-bilion manusia ni, Umar ni nombor dua. Umar jumpa Huzaifah bin Yaman, kata aku letak dalam senarai. Ya Allah, di mana kita nak letak diri kita ni? Tapi Huzaifah tak beritahu. Ini adalah rahsia yang Nabi beritahu hanya pada dia sahaja. Selepas Nabi SAW wafat, tak ada siapa yang boleh beritahu kecuali Nabi saja. Tapi Nabi dah wafat, tidak ada orang yang tahu, sebab munafik ini terletak dalam hati dan dalam perbuatan. Maka sahabat tengok Huzaifah bin Yaman. Kalau ada orang meninggal nak solat jenazah, kita nak solat tak jenazah, sama ada orang Islam ke, orang mukmin ke, orang munafik.
maka mereka akan tunggu Huzaifah bin Yaman dulu. Kalau Huzaifah bin Yaman datang kat jenazah tu, baru semua datang. Kalau Huzaifah bin Yaman tak datang, memang dia tak datang solat jenazah. Sebab mereka tidak mahu solat ke atas jenazah orang-orang munafik. Jadi ceritanya, Huzaifah bin Yaman pada suatu hari dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia berkata, ya Rasulullah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr mukhafatan an yudrikani. Ini Huzaifah, dia tanya pada Nabi, dan dia tanya kepada, dia beritahu pada sahabat selepas itu. Orang semua tanya Nabi benda-benda yang baik, tapi aku tanya benda yang jahat. Mukhafatan an yudrikani, sebab takut benda yang jahat tu kena pada aku. Tuan-tuan, kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, banyak sahabat bertanya perkara-perkara yang baik. Di antaranya Rasulullah, qul li qawlan la as'alu ghairaka. Ya Rasulullah, sebutlah kepada aku satu perkataan yang aku tak payah tanya pada orang lain. Lalu Nabi menjawab, qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Itu untuk orang itu. Jadi dia balik, dia kata, aku beriman kepada Allah, aku istiqamah. Apa nak jadi dunia ni pun, maksiat macam mana pun, aku akan istiqamah beriman kepada Allah. Kemudian ada sahabat lain pula tanya kebaikan yang lain pula. Tas'alin apa? Seorang sahabat datang, lalu Nabi berkata, kau nak datang nak bertanya aku tentang kebajikan? Ya Rasulullah, Nabi dah tahu. Lalu Nabi kata apa? Al-birru husnul khuluq. Kebaikan ni adalah akhlak yang baik. Jadi ramai orang tanya benda yang baik. Huzaifah kata, aku tanya benda yang jahat pula. Sebab takut benda yang jahat tu kena kepada aku. Biarlah aku tu siang-siang, supaya aku tidak terjatuh dalam perkara yang jahat. Lalu faqultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, inna kunna fil jahiliyah wasyarr. Ya Rasulullah, kami dahulu ni hidup dalam jahiliyah dan dalam kejahatan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Lalu Allah Ta'ala datangkan kepada kami benda yang baik ini, iaitu engkau diutuskan dan membawa Islam, dan kami masuk Islam sekarang. Ini baik, alhamdulillah. Fahal ba'dal khair minasyarr? Adakah selepas kebaikan yang kami menikmati ini, dulu kami jahiliyah, sekarang kami bersama kamu, kami solat, kami berjuang, berjihad dengan kamu, adakah selepas kebaikan macam ni akan ada kejahatan? Sahabat ni nak bayangkan, sahabat ni tak tengok zaman sekarang macam mana teruk ni. Mereka dah hidup dalam keadaan yang sungguh kebaikan, dan Allah Ta'ala pun telah endorse mereka ini umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. You are the best nation. Kamu adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Ini kita nak syarah panjang ayat Allah Ta'ala. Sahabat tu umat yang terbaik, tuan-tuan. Kan kita tanya pada kawan-kawan, umat yang terbaik ya? Tuan-tuan nak tahu, 200 orang duduk masjid Nabi, tak ada rumah. Yang dipanggil Ahlus Suffah. Kalau kita pergi masjid Nabi sekarang ni, dekat makam Nabi tu belah perempuan. Ada pangkin. Pangkin tu ramai orang lelaki duduk. Bila time perempuan kan, semua kena keluar, sebab tu dah jadi kawasan perempuan. Bila kawasan lelaki, ramai lelaki duduk atas pangkin. Itu di antara tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni apa? Orang miskin yang rumah pun tak ada. Miskin betul.
Jadi mereka keluarga kerja, keluarlah 2-3 orang nampak rumah, pergilah diupah. Sahabat-sahabat bukan Nabi tak tengok, Nabi solat sejak pagi. Macam di masjid ni, di belakang macam tempat orang wanita tu, tak ada dinding ni lah. Panggil ramai lepas solat kan, yang balik ke rumah, yang balik yang tidur situ. Punyalah miskin. Tapi mereka adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Ini kita kena syarah panjang pada masa-masa yang sesuai. Sebab ukuran terbaik yang Allah Ta'ala beri itu rupanya tak sama dengan ukuran orang sekarang. Orang sekarang kalau tengok tersadai 200 orang kat belakang tu tak ada rumah. Apalah kau ni, macam ni punya tempat, macam ni punya masyarakat kot. Rupanya tidak. Rupanya ukuran kebaikan itu bukan dilihat pada mata kasar. Ini kita kena tak dapat saya syarah pada malam. Jadi Uzaifah kata, kami hidup dalam keadaan kebaikan. Adakah selepas kebaikan ya Rasulullah ada kejahatan? Qala na'am. Nabi kata ada. Maknanya selepas kenikmatan kebaikan yang dirasai oleh sahabat-sahabat Nabi bersama Rasulullah akan ada kejahatan. Kemudian tanya Uzaifah lagi, wa hal ba'da dhalika syarr min al-khair? Baik, selepas kejahatan, zaman kejahatan ada tak kebaikan lepas tu? Nabi kata, tuan-tuan, na'am wa fihi tuhan. Ada kebaikan, akan datang pula kebaikan. Tapi ada duhan. Duhan ni kalau dalam bahasa kita ni asap. Tapi asap bukan asap yang fizikal macam ni berasap dunia, tak. Tapi maknanya ada kelabu-kelabu asap sikit. Itu dalam kebaikan tu. Lalu kata Uzaifah, dia bertanya, wama dukhanu? Apakah dukhan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, qaumun yahdu bighairi huda bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Iaitu kaum yang cuba mendapat petunjuk ataupun mencari petunjuk panduan hidup, tetapi selain daripada hidayahku, maknanya selain daripada apa yang aku tunjukkan. Dan kamu mengenali mereka, dan kamu mesti memungkiri mereka, mesti engkar mereka. Lalu kata Huzaifah, fahal ba'dhalikal khair minasyarr? Adakah selepas kebaikan tapi ada kelabu-kelabu asap? Akan ada atau tidak ya Rasulullah kejahatan pula, zaman kejahatan selepas itu? Nabi menjawab, na'am, ada. Du'atun ala abwabi jahannam. Penyeru-penyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menyahut seruan-seruan itu, iaitu penyeru-penyeru di pintu-pintu neraka jahannam ini, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Lalu Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, terangkan pada kami sifat-sifat mereka. Sebab Huzaifah ni dia tanya kejahatan sebab dia takut nak terjatuh ke dalam kejahatan tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah daripada kulit-kulit kita sendiri. Makna warna kulit sama.
wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bercakap dengan lidah yang sama dengan lidah kita. Ini penyuruh kepada neraka jahanam. Kulit sama dengan kita, bercakap pun sama dengan kita. Lalu tanya Huzaifah, fama ta'muruni in adrakani dhalik? Ya Rasulullah, kalaulah aku menempuh zaman itu, apakah yang engkau minta aku lakukan? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzimu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu teguh bersama dengan jamaah muslimin dan imam mereka. Maknanya mesti bersama dengan orang beriman yang sekelompok. Maknanya bersama dengan jamaah muslimin dan ketua mereka. Jangan terpencil-pencil. Sebab dalam hadis Nabi menyebut, innama akalu dhib minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya serigala memakan kambing yang bersendirian. Maknanya syaitan ni kalau kita tidak bersama dengan jamaah, hidup seorang-seorang, ada hidup seorang-seorang tu mula nak ke internet, nak parti tu, nak bergaul dengan orang tu, orang ni. Kita tak bergaul dengan orang-orang yang beriman, dengan ahli surau, ahli masjid. Kita buat hal kita sahaja. Banyak penyeru-penyeru ke neraka jahanam. Dan masalahnya adalah kulit dia sama, lidah pun sama. Lain kalau lidah pelat, lainlah. Ataupun kulit lain. Ini tak, kulit sama, lidah pun sama, bahasa pun sama. Lalu tanya Huzaifah, hadis ini nak ambil dah. Fa in lam yakun lahum jamaah wala imam. Tapi kalau ketika itu orang-orang beriman tidak mempunyai jamaah dan tidak ada imam. Imam ni maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ketua negara yang beriman, yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada, macam mana Rasulullah? Kalau tak ada jamaah muslimin dan tidak ada imam mereka, ketua mereka, Nabi menjawab, fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an taghudda bi asli syajarah hatta yudrikal maut wa anta 'ala zalik. Hendaklah kamu beruzlah daripada kumpulan-kumpulan itu, walaupun engkau terpaksa mengunyah akar-akar pokok, sehinggalah mati mendatangi kamu, sedangkan kamu masih terus teguh dengan iman kamu. Habis hadis tu ya, setakat tu. Hadis ini masyhur dan sering disebut sebagai hadis Huzaifah. Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman. Mari kita tengok hadis ini tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, selepas kebaikan yang dialami oleh kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kejahatan. Ini boleh kita lihat kejahatan-kejahatan, di antaranya umat Islam tidak diperintah oleh Khulafaur Rasyidin, tetapi diperintah oleh pemerintah zaman Umayyah dan sebagainya, yang berlaku persengketaan dari kalangan khalifah-khalifah ini. Itu dah ada kejahatan-kejahatan ketiga. Tetapi kelebihan mereka berbanding dengan umat Islam hari ini adalah rata-rata umat Islam sangat baik. Kesan daripada sahabat itu masih mengalir kepada generasi-generasi di zaman itu. Cuma masalahnya adalah masalah di istana sahaja. Masalah di istana. Dan di antaranya kelalaian mereka dalam membayar zakat dan sebagainya, kisah-kisah dulu punya cerita. Tapi bila Allah Ta'ala datangkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia membayar semua zakat-zakat khalifah yang tak bayar.
Ini pemerintah yang adil, yang dikatakan Khalifah Rashidin yang kelima ataupun yang keenam, ya, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bertahan 2 tahun, kemudian dia dibunuh. Itu kegoncangan dekat situ di bahagian pemerintahan. Tetapi umat Islam sangat baik. Zaman berzaman, kurun berkurun, umat Islam dalam keadaan baik, keadaan yang soleh. Bahkan jihad terus berjalan. Pembukaan wilayah-wilayah baru masih berjalan. Islam masuk ke Afrika, Islam zaman Abbasiyah sampai ke tanah Melayu. Dakwah berjalan terus, berlayar beribu-ribu kilometer. Zaman tak ada kapal terbang, kayu kapal layar sampai ke Malaya berdakwah, sampai ke India, sampai ke Burma, sampai ke China. Zaman Osmaniyah sampai ke Eropah, tanpa mengira apa masalah di istana. Jadi umat Islam ketika itu Masya Allah sangat-sangat baik. Kemudian datang kebaikan. Selepas zaman mana umat Islam masih kukuh, kemudian datang balik kejahatan. Datang kejahatan. Dan sebelum itu ada kebaikan Dukhan. Dukhan ni apa dia? Iaitu kaum yang mencari petunjuk panduan tapi lain daripada panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang kita kena berhati-hati. Yang bertanya dah tak ada. Huzaifah bin Yaman, dia dah dapat keredaan Allah. Semua sahabat ni Allah Ta'ala turunkan Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah sebut nama tu, muhajirin dan ansar kan. Kemudian open statement, walladzina taba'u bi ihsan, dan orang yang mengikut muhajirin dan ansar dengan baik. Itu open. Kita ke siapa ke, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah redha mereka dan mereka telah redha Allah. Mana confirm masuk syurga. Kalau Allah dah sebut dalam Quran, confirm muhajirin dan ansar, confirm masuk syurga. Huzaifah bin Yaman confirm masuk syurga. Itu telah di-endorse oleh Allah. Mana yang bertanya tentang keadaan umat Islam kemudian daripada mereka dah tak ada. Makna hadis ini untuk siapa? Makna hadis ni untuk kita. Kita zaman yang ditakuti oleh Huzaifah pun dia tak sempat, dia telah pergi. Hadis ini untuk kita, iaitu kaum yang cuba mencari panduan hidup, panduan perjuangan selain daripada panduan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya kita ini mesti mengambil Nabi sebagai teladan kita dalam kehidupan dan dalam perjuangan. Kenapa saya sebut dua, kehidupan dan perjuangan? Sebab ramai dari kalangan orang Islam ni dia ambil contoh Nabi ni kehidupan dia. Nabi bangun macam mana, Nabi berjalan macam mana, Nabi bercelak ke macam mana, Nabi pakai jubah macam mana. Itu kehidupan Nabi dalam masa 24 jam ataupun dalam masa seminggu. Tetapi tak ramai orang yang mencari panduan Nabi dari segi perjuangan dia. Perjuangan dia mesti dilihat 23 tahun. Itu perjuangan. Bermula Nabi berdakwah pada sahabat-sahabat dia. Kemudian Nabi menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tak ada dalam masyarakat tu semua orang suka bertepuk tangan terima Nabi, tak. Walaupun panggil dia Al-Amin wa Amanah, diserangnya Nabi. Sebab apa? Berbeza kepentingan. Ada orang baik macam mana pun kau Muhammad, tapi bertentang dengan kepentingan mereka, mereka akan lawan. Bila lawan Nabi apa semua, Nabi pun hijrah menegakkan sebuah negara Islam yang melaksanakan syariat Islam dan undang-undang Islam. Kemudian berjihad pada Uhud, Khandaq. Itu jihad defensif, mempertahankan Madinah, mempertahankan Islam di Madinah. Orang serang Badar, orang serang datang ke Madinah Uhud, orang datang ke Madinah
perang Khandaq. Tapi lepas perang Khandaq, Nabi pula ofensif. Perang Mekah, Nabi yang perang Mekah. Perang Mu'tah, Nabi yang perang Mu'tah. Perang Tabuk, Nabi yang perang Tabuk. Pada orang yang tidak beriman. Maknanya tuan-tuan, perjuangan Nabi ada 4 fasa. Iaitu fasa membina perjuangan, fasa kedua menghadapi tentangan, fasa ketiga menegakkan negara Islam dan mempertahankannya, fasa keempat negara ini yang menyerang seluruh dunia yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia semuanya mengambil petunjuk ini? Adakah manusia berjuang di jalan Allah? Adakah manusia bercita-cita untuk berjihad di jalan Allah? Ini dia. Kaum yahtadun ataupun yahdu bighairi hadi. Kaum yang mengambil panduan hidup dan perjuangan tapi bukan daripada perjuangan dia. Ini bermakna tambah lagi kerja kita pada malam. Dahlah kita ni nak kena baca Quran SOP ni 6,200 ayat. Ya tak? 6,200 ayat ni, balik ni kita kena tengok ni terjemahan dia apa semua. Kita nak menghadap Allah Ta'ala besok, dia akan jadi hujah membela kita atau mendakwa kita. Macam SNP tadi, orang sewa apa ni, sales and purchase rumah. Kita akhirat besok satu-satu Allah Ta'ala tengok Quran ni, kita laksana ke tidak, laksana ke tidak. Yang kedua pula, hadis tadi, terdapat manusia yang berjuang mencari petunjuk hidup, mencari perjuangan hidup bukan daripada perjuangan aku, bukan daripada apa yang aku tunjukkan. Maknanya kita kena bertekad pada malam ni kita mesti ikut Nabi ni. Maknanya apa tuan-tuan? Mana kita kena baca sejarah Nabi, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasib baik tak tebal berjilid-jilid satu lemari, hanya tebal macam Quran je, sirah Nabi. Ini kita kena baca tuan-tuan. Quran kita kena baca terjemahan. Kemudian kalau tak faham tak apa, pergi kuliah tafsir. Kemudian semua kita mesti membaca sirah Rasulullah. Sangat penting. Sebab ini adalah petunjuk. Kemudian lepas kita baca tuan-tuan dan mengambil petunjuk daripadanya, panduan daripadanya, cuba lihat macam mana Nabi dengan sahabat-sahabat baginda, sehingga sahabat-sahabat ini menjadi yang terbaik di dunia yang pernah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Maknanya kita kena tengok juga sahabat-sahabat Nabi punya kisah. Kemudian kita tengok Nabi berjuang berhadapan dengan kuasa besar dunia. Perang Tabuk, perang Mu'tah, perang Khandaq. Kita kena faham apakah sikap Nabi pada orang kafir sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan, dalam kitab fiqh dah dijelaskan oleh ulama. Orang kafir ni ada 3. Kafir zimmi, kafir harbi, kafir muhayyid. Itu kita kena tengok. Sebab kategori ni, kategori yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Apabila kita tahu kategori ini, kita tahu macam mana kita nak bersikap terhadap orang-orang kafir. Tak semua sama. Sikap dengan golongan ni macam ni, sikap dengan golongan ni macam ni, sikap dengan golongan ni macam ni. Semua ada dalam Quran, semua ada dalam hadis Nabi, semua ada dalam sirah Nabi. Ini semua petunjuk. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit gambaran ini tuan-tuan dan puan-puan menjadi penguat azam kepada kita untuk terus mendalami Quran, mendalami hadis, mendalami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada terjatuh dalam kejahatan yang ditakuti oleh Huzaifah bin Yaman tadi bila ditanya Nabi tadi. Ini belum kita masuk lagi kepada du'atun ila abwabil jahannam.
penyeru-penyeru kepada neraka jahanam. Man ajabahu qadhafuhu. Siapa yang menyahut seruan mereka, dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Yang kita khawatir itu hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka ni daripada kulit-kulit kita sendiri dan bercakap bahasa kita sendiri. Ini kita kena tengok. Ya. Kan kita baca surah Al-Mulk. Banyak surah akan baca surah Al-Mulk kan. Sebab takut di hari kiamat besok, bila dibuka SOP, ya Allah, tak tahu pula ada benda ni, tak tahu pula ada macam ni perjuangan Nabi ni kan. Kan bukankah kamu dah dikhabar bagi Quran dah dihantar oleh Allah Ta'ala melalui Nabi. Kenapa tak tengok hadis-hadis Nabi dah syarah. Sekarang ni hadis dalam handphone je, tak susah. Dah menyesal. Bila menyesal, Rabbana absarna wa sami'na farji'na, surah Sajadah yang kita baca itu. Ya Allah, kami dah tengok, kami dah dengar, balikkan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami buat baik, kami buat amal salih. Inna muqinun, kami sekarang yakin. Tapi tak ada dah. Walau syi'na la ataina kulla nafsin huda. Kalau kami nak mari di dunia, kami bagi semua yang dapat petunjuk. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi aku telah menentukan la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan sumbat dan penuhkan neraka jahanam ini dengan manusia dan jin semua sekali. Bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Batu tu memang dah terbakar. Manusia, malaikat pun pergi sapu manusia ni masuk dalam api neraka. Sap masuk. Dah habis manusia, datang lagi kumpulan lain pula. Lepas selesai mahkamah Allah, perang letak kumpulan lagi. Macam lori sampah diangkat, keluar sampah ya. Ni datang lori dekat ikut, dia campak macam tu sekumpulan. Itu yang kita baca dalam surah Al-Mulk. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dicampakkan ke dalam neraka ini fauj ni rombongan. Maknanya dicampak dalam neraka jahanam tu satu rombongan. Faujun. Malaikat ni dah menyapu orang yang tidak beriman ni, ataupun orang yang engkar apa semua dekat api neraka. Datang lagi satu lori lagi. Sekejap lagi datang satu lori lagi. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dicampakkan ke dalam neraka jahanam ini satu rombongan lagi. Sa'alahum khazanatuha, malaikat yang menjaga neraka tu tanya kepada mereka, alam ya'tikum nazir, hari itu tak ada ke orang bagi peringatan kat korang semua ni? Alam ya'tikum nazir, tak ada ke orang bagi peringatan? Satu rombongan ni masuk ni, apa cerita ni? Qalu bala qad ja'ana, aduh, dia kata, telah ada orang datang. Qad ja'ana nadhirun, orang yang beri peringatan kepada kami. Fakadzabna, tapi kami tak terima pandangan tu. Ceramah-ceramah apa semua. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami kata pada orang cakap tu, tak ada Allah Ta'ala turunkan apa-apa, tak ada. Awak yang tak baca, Allah turunkan 6,000 lebih ayat. Tak ada lah Allah kata macam tu. Ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Dia pula kata pada orang yang ceramah, kau semua ni sesat ni, tak ada apa ni. Lalu mereka kata, lepas mereka tak nak sapu dia lah masuk dalam benda tu, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis. Kalaulah marin kami dengar apa yang cakap, wa aw naqiluna, akal ataupun kami fikir sikit, kami dengar, kami fikir sikit, ma kunna fi ashabis. Tak adalah kita tercampak dalam neraka ni. Fa'tarafu bidzambihim, lalu mereka mengiktiraf dosa mereka. Fasuqqa li ashabis sa'ir, habis mereka menjadi bahan api neraka. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita ambil panduan Quran dan hadis selagi masih ada hayat. Selagi masih, ambillah Quran, bukan sekadar baca, tetapi isinya kita kena faham betul-betul. Dengar Islam daripada Quran dan hadis, bukan daripada manusia.
Kalau kita, ni nak sambung-sambung sikit lagi. Kalau kita dengar daripada manusia, seselap kita silap. Kita dengar bagian daripada manusia, harakan pagar makan padi. Sampai umur 50 tahun, rupanya harakan pegar makan padi, bukan pagar. Silap. Itulah sebab kita dengar daripada orang, harakan pagar makan padi. Bila masuk pagar makan padi? Kita buka balik manuskrip novel-novel Melayu ataupun kitab-kitab Melayu klasik, rupanya harakan pegar la ilaha illallah. Tapi tak apa, silap tu kat neraka tak ada masalah, pegar ke pagar. Tapi apa yang dicerita dalam Quran, kita dengar daripada manusia tapi tak dengar daripada Quran, hari kiamat besok macam mana? Alamat tersilap ada punya dalam Qurannya. Melepaskan batuk di tangguk, 50 tahun lah kita dengar. Rupa melepaskan batok di tangguk, bukan batuk ya, batok. Itulah dengar orang cakap. Jangan dengar orang cakap. Islam ni dengar Quran cakap. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.